warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertamanya kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala masih lagi memberikan kita ruang untuk hadir dalam satu majlis yang dinamakan sebagai Raudhatun min Riyadil Jannah, salah satu daripada taman-taman syurga. Dan tajuk yang diberikan kepada saya pada hari ini adalah mengenai tentang, ataupun yang dibincangkan bersama dengan Tuan Imam adalah mengenai tentang tahun baru dan cabaran memelihara kefahaman Islam. Tahun baru dan cabaran memelihara kefahaman Islam. Jadi secara umumnya topik ini mengandungi dua bahagian, ada dua elemen. Elemen yang pertama perbincangan mengenai tentang tahun baru, mengenai tentang masa, mengenai tentang pengurusan untuk kita menghadapi tahun yang baharu ini. Manakala elemen perkara yang kedua, kita akan membincangkan mengenai tentang cabaran memelihara kefahaman Islam. Saya bagi tahu awal-awal sebelum kita mula kuliah ini, nanti ada beberapa slide yang mungkin tuan-puan rasa sedikit sensitif. Nanti akan ada beberapa isi kandung slide. Saya tak pasti sebab saya baru pertama kali mengajar di masjid ni, tapi ada sensitif dari aspek kandungannya kepada Islam. Kandungannya kepada Islam. Jangan tuan-puan salah faham, ni bukan sensitif perkara yang lain. Sensitif dari aspek kandungannya, sensitivitinya terhadap isi kandung Islam itu sendiri. Nanti kita akan review sedikit. Andai sekiranya tuan-puan rasa mungkin berat topik yang nak dibincangkan mengenai tentang cabaran terhadap kefahaman Islam, kita akan ringkaskan dan kita akan bincang kepada pengurusan dari aspek bagaimana Allah Ta'ala memerintahkan manusia agar apabila masuk satu perkara yang baru ataupun tahun yang baru, kita mengurus dari aspek masa kita, dari aspek keperluan kehidupan kita berlandaskan syariat Islam. Baik, secara umumnya tahun baru yang kita sambut ini adalah tahun baru yang disusun kalendernya bukan daripada kalender Islam itu sendirilah. Dari aspek hukumnya, sama ada kita boleh ataupun tidak, dia tidak ada satu larangan yang spesifik pada pandangan saya sendiri. Walaupun sebahagiannya mungkin merasakan sebenarnya boleh ataupun tidak boleh, pernah ataupun tidak pernah dilakukan menyambut tahun baru ini. Tetapi kalau kita kembali balik bagaimana Saidina Umar merancang untuk menyusun satu kalender ataupun takwim yang dimiliki oleh umat Islam, sebenarnya ianya adalah satu asas yang boleh diletakkan batu asasnya pada zaman Saidina Umar sendiri. Apabila Umar menerima surat daripada Saidina Abu Musa al-Ash'ari, Umar dia menerima satu surat daripada Abu Musa al-Ash'ari. Surat itu tidak mempunyai tarikh. Surat tersebut tidak mempunyai tarikh. Lalu Umar mencadangkan agar umat Islam harus ada satu kalender dia sendiri, satu takwim dia sendiri bagi dia menyusun masa dia. Dan yang menariknya, cara pemilihan Umar adalah sebab sebahagian sahabat ada yang cadangkan tahun baru itu dibangunkan ataupun kalender itu dibangunkan daripada kelahiran Rasulullah. Ada yang cadangkan supaya daripada kebangkitan Rasulullah diangkat menjadi Nabi. Tetapi Umar mencadangkan tahun hijrah adalah kerana hijrah memisahkan antara hak dan yang batil. Antara hak dan yang batil itu, kerana itu adalah satu tempoh yang pada pandangannya adalah satu pandangan yang sangat jelas. Dan kita kena faham, Umar ni salah satu kelebihan dia, pandangan dia dalam beberapa perkara bertepatan dengan wahyu. Yang ni mungkin tuan-puan pernah bincangkan mengenai tentang pandangan Umar yang dia kata wafaqani rabbi fi thalath. Tuhan aku setuju dengan aku dalam 3 perkara. Salah satunya dalam aspek tawanan perang Badar, yang mana Abu Bakar dan Rasulullah lebih cenderung untuk mengampunkan, membebaskan ataupun memberikan tebus kepada tawanan Badar. Umar mencadangkan agar
dibunuh sahaja tawanan tersebut. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat Quran, ma kana nabi an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Kalau tak silap ayatnya menyentuh mengenai tentang tak harus lagi bagi Nabi untuk memiliki tawanan lagi pada awal ketika itu, kerana pertembungan pada yang pertama itu pertembungan yang besar, pertembungan yang besar. Kemudian Umar mencadangkan mengenai tentang arak diharamkan, ataupun pandangan-pandangannya mengenai tentang sedemikian. Kemudian pandangan dia mengenai tentang dijadikan maqamu Ibrahim musalla juga adalah pandangan-pandangan yang bertepatan dengan Al-Quran yang turun selepas daripada itu. Lalu para sahabat setuju dengan pandangan Saidina Umar tentang bagaimana pemilihan tahun baru itu adalah bermula daripada hijrah. Begitu juga apabila Umar memilih bulan Muharram. Bulan Muharram ini adalah bulan yang dah habis dah umat Islam melaksanakan haji. Kan Zulhijjah nanti orang Islam akan habis melaksanakan haji. Gambaran dia seakan-akan seluruh rukun Islam tu telah disempurnakan, dari aspek solatnya, dari aspek puasanya, puasa pada bulan Ramadan, dari aspek zakatnya pada bulan Ramadan tersebut. Kemudian haji dah selesai, Umar ambil selesai orang balik haji, kita mula pada bulan inilah bulan yang dimulakan tahun baru. Tengok cara Umar susun tu tadi sendiri adalah berdasarkan kepada keperluan kehendak Islam itu sendiri. Cukup umat Islam melaksanakan kelima-lima rukun Islam tersebut, maka Umar mencadangkan bulan yang sepatutnya selayaknya. Kalau kita ikutkan lebih baik bulan Ramadan, kerana bulan yang paling mulia, disebutkan satu-satunya dalam Al-Quran. Bukanlah satu-satunya dalam Al-Quran, maknanya dengan panjang lebar disebutkan kemuliaan Ramadan dalam Al-Quran. Tetapi Umar tak pilih Ramadan, Umar pilih bulan Muharram tu tadi sebagai satu langkah ataupun satu bulan untuk memuliakan pada tahun baru tersebut. Ini antara perkara-perkara, dan cadangan Umar ni sebenarnya mengambil kira keperluan dunia dari aspek penyusunan surat yang dihantar oleh Saidina Abu Musa al-Ash'ari tersebut. Kemudian juga Umar mengambil kira bagaimana umat Islam telah selesai melaksanakan setiap rukun yang sepatutnya tak bergerak saya tak perasan tak bergerak okey. Dan kemudian sebenarnya dari aspek penyampaian ataupun sampainya kepada tahun baru ini, sebenarnya panduan daripada Al-Quran, kalau kita tengok Allah Ta'ala banyak bersumpah dengan masa. Apabila sampainya pada masa tersebut, Allah Ta'ala sumpah dengan wadduha, dengan waktu duha, dengan waktu lail, dengan waktu-waktu yang telah dikurniakan ataupun diberikan di dalam Al-Quran. Dan para sahabat memahami bagaimana kepentingan waktu yang telah ditekankan dalam Al-Quran itu sendiri, sehingga kan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menyatakan, apa kata Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud katakan, ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syams naqasa fihi ajali wa lam yazdad fihi amali. Dia kata tidak ada satu penyesalan dalam hidup aku ini melainkan penyesalan setiap kali terbenamnya matahari dan berkuranglah usiaku sedangkan tidak bertambah amalanku. Ini sebenarnya pedas sikitlah. Hari-hari sebenarnya matahari terbenam, dan hari-hari usia kita sebenarnya semakin singkat. Hari-hari matahari terbenam dan hari-hari usia kita semakin singkat. Tetapi apakah amalan kita ni semakin mendekatkan diri kita kepada Allah? Yang ni jangan sampai jadi penyesalan-penyesalan yang apabila nak meninggal nanti baru menyesal. Yang disebutkan dalam Al-Quran, bila dah sampai ajal baru diminta tangguh ajal dia itu tadi, kerana merasakan tak cukup lagi amalan yang akan dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya minta maaf sikit, mungkin ada gangguan sikit kejap gini Begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, dia kata laisa yatahassar ahlal jannati illa ala sa'atin marrat bihi lam yadhkurullaha ta'ala fiha.
Rasulullah kata tidak ada yang menyebabkan ahli syurga itu menyesal. Heran sebenarnya, kerana orang yang dah masuk syurga ni, dia nak menyesal apa lagi? Betul? Dia dah masuk syurga, sepatutnya dia menikmati keseronokan syurga tu. Tapi Rasulullah kata nanti akan ada keadaan laisa yatahassar ahlal jannati illa ala sa'atin marrat bihi lam yadhkurullah. Tidak ada saat yang ahli syurga itu menyesal, melainkan penyesalannya kepada saat-saat waktu yang di mana dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana zikir ini adalah satu perkara yang sangat mudah dari aspek lisannya sahaja. Tuan-puan perasan tak, dalam Sahih Bukhari ada Sahih Bukhari sini. Dalam Sahih Bukhari ada lebih kurang 6,000 ke 7,000 hadis yang berulang. Maksud berulang ni, Al-Imam Bukhari dia letak hadis tu 2-3 kali dalam Sahih Bukhari. Saya bagi contoh macam hadis innamal a'malu binniyat. Hadis tu Al-Imam Bukhari letak 5-6 tempat dalam Sahih Bukhari. Jadi hadis tu berulang sehingga 6 ke 7,000 hadis bilangan di dalam Sahih Bukhari. Tetapi yang tidak berulang sekitar 3,000 hadis sahaja. Al-Imam Bukhari memulakan hadis tersebut kitabnya dengan innamal a'malu binniyat. Kemudian menutup hadisnya, menutup kitab hadisnya tu dengan hadis kalimatani khafifatan 'alal lisan. Dua kalimah yang ringan pada lisan, thaqilatan fil mizan, yang berat dari aspek timbangan Allah Taala, habibatan ila rahman, yang sangat dicintai oleh Allah Taala, subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Tuan-puan bayangkan seakan-akannya Imam Bukhari kata, kat sini aku dah letak beribu-ribu hadis dah. Dah letak beribu-ribu hadis dah. Kalau tak boleh nak amalkan juga daripada 6,000 hadis ni, amalkan hadis yang terakhir sahaja pun memadai. Hadis terakhir, hadis yang paling mudah, hadis yang singkat, menceritakan tentang dua amalan yang Allah Ta'ala sangat suka. Ringan dari aspek lisan, berat dari aspek mizan timbangannya, iaitu kalimah subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Mudah sahaja kalau tuan-puan cuba amalkan perkara tersebut. Berpegang dengan sunnah Rasulullah ni adalah salah satu daripada perkara yang sangat dipegang oleh para sahabat. Sayyidina Abdullah bin Umar ni, setiap sunnah yang Rasulullah buat, subhanallah bihamdihi ke subhanallahil azim, dia akan cuba laksanakan. Ada kalanya Sayyidina Umar ni dia mewarnakan jubah dia dengan kekuningan, dengan sufrah, dengan warna kekuningan sedikit. Apabila ditanya oleh Ibnu Juraij, seorang tabi'i, tanya dia, kenapa aku tengok engkau ni melakukan 4 perkara yang tidak dilaksanakan oleh sahabat-sahabat yang lain? Lalu Abdullah bin Umar kata, kerana aku melihat Rasulullah pernah mewarnakan jubahnya dengan sedikit sufrah tu tadi, dengan kekuningan, mungkin macam nila kita, Abdullah bin Umar ni kalau dia pergi haji, kat mana Rasulullah berhenti, dekat situ dia berhenti. Maknanya yang ni saya kira kisah-kisah ni tuan-puan dah biasa dengar dah. Keseronokan dan berpegang, syadidut tamassuki bisunnah, sangat kuat berpegang kepada sunnah tersebut, dilalui oleh para sahabat. Bahkan kalau maknanya mudah sahaja, kalau ikutkan tadi zikir subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi, perkara yang mudah kita lakukan. Abdullah bin Umar bukan sahaja apa yang Rasulullah ajar, pakaian dia pun dia ikut Rasulullah. Bahkan yang lebih hebat lagi pada pandangan saya adalah Sayyidina Anas ibn Malik. Anas bin Malik ni dia ubah selera dia. Kita ni selera, kalau suka makan kambing, kita suka makan kambing. Kalau tak boleh makan durian, kita tak makan durian. Saya tak makan durian, katakan. Saya tak boleh, orang paksa pun saya tak makan durian. Tapi Anas bin Malik ni, satu hari dia pernah bersama dengan Rasulullah. Datang seorang tukang jahit, ajak Rasulullah untuk untuk pergi ke rumahnya, dan dia jamu satu bekas ataupun bubur yang di dalamnya mempunyai labu. Allahumma salli ala sayyidina dubba, dalam hadis disebutkan sebagai dubba. Dan dia kata, Sayyidina Anas kata, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatatabba' dubba. Sesungguhnya Rasulullah ni dia banyak ambil labu tu tadi. Labu tu tadi macam kita kalau kat kantin, kalau dekat asrama, kalau pelajar-pelajar saya di USIM,
Kalau kat kantin tu budak-budak ni ambil nasi goreng, dia ambil ayam tu lebih. Jadi orang kemudian datang, ayam dah tak ada. Kan dia ambil nasi goreng tu kerana dia nakkan ayam tu tadi, ataupun sotong ke udang yang ada dalam nasi goreng. Orang kemudian datang tinggal nasi kosong dah, tak ada lauk, kerana dia suka lauk tu tadi. Jadi bila Sayyidina Anas tengok Rasulullah suka ikan labu tu tadi, Sayyidina Anas kata, dan selepas daripada itu tidak ada hari yang aku sukai melainkan aku suka memakan labu seperti mana yang Rasulullah suka makan tu tadi. Yang ini seakan-akannya di-adjust dia punya selera, appetite dia kan, mana dia punya desire dia tu boleh diubah seperti mana yang Rasulullah kehendaki. Ini tinggi kalau kita nak cerita bagaimana para sahabat berpegang dengan keseronokan mereka mengamalkan sunnah Rasulullah. Kalau Rasulullah suruh zikir, dia zikir. Kalau yang lagi canggih lagi, kalau tuan-puan pernah dengar kisah Al-Imam Ahmad. Memang masa kita tak cukup ni tu. Saya tengok jam sekejap Dia takutkan saya banyak hurai kat tempat lain, tak termasuk jabaran tadi. Al-Imam Ahmad ni dia hidup pada zaman kerajaan Abbasiyah. Sebahagian awal daripada kerajaan Abbasiyah ini mereka berpahaman seperti fahaman Mu'tazilah. Fahaman Mu'tazilah ni macam banyak mengutamakan perkara rasional, banyak-banyak mentafsirkan sedikit Al-Quran daripada perkara yang pada pandangan mereka lebih logik, sedemikian macam tu. Lalu Al-Imam Ahmad ni dia ada tak setuju sedikit dengan pandangan kerajaan ketika itu, iaitu kerajaan Abbasiyah, sehingga beliau ditangkap dan disebat. Bukan ulama sekarang aja yang kena tangkap, ulama zaman Imam Ahmad ni dah pernah tangkap dan dah pernah kena sebat. Lalu satu hari dia menjadi buruan oleh kerajaan lagi. Dia masih menjadi buruan oleh kerajaan kerana dia kuat melawan ataupun dia membantah apa yang dibawa, pandangan yang dibawa oleh para ulama kerajaan itu. Lalu disebabkan kerana polis ataupun penguat kuasa cari dia, dia menyuruh di rumah salah seorang anak murid dia. Dia menyuruh di rumah salah seorang anak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya lupa lah siapa nama anak murid dia. Ibrahim bin Hani. Salah seorang anak murid ni namanya Ibrahim bin Hani. Dia menyuruh di rumah Ibrahim bin Hani. Sampai hari yang ketiga dia menyuruh di rumah Ibrahim, dia cakap kepada anak murid dia, dia kata, keluarkan aku daripada rumah engkau. Keluarkan aku daripada rumah engkau. Lalu Ibrahim kata, kalau keluar aja daripada rumah aku, keluar aja daripada pintu aku tu, SB dah tunggu dah. Dia kata macam tu, maknanya polis dah tunggu dah. Keluar aja daripada pintu tu, SB dah tunggu. Dia kata, kau nak pergi mana tak selamat. Lalu Imam Ahmad kata, keluarkan sahaja daripada rumah aku. Kalau tak silap saya, Imam Zahabi yang kisahkan, ataupun Syiar A'lam Nubala kalau tak silap, yang merekodkan kisah Ibrahim bin Hani cerita tentang Sayyidina, tentang Imam Ahmad ni tadi. Sehingga ibhath li mawdi'an akhar fatahawwal, dia kata macam tu, carikan aku tempat yang lain supaya aku boleh berubah tempat selepas daripada 3 hari. Lalu setelah Ibrahim mencarikan tempat persembunyian buat Al-Imam Ahmad, Al-Imam Ahmad pun barulah cerita kepada anak muridnya Ibrahim bin Hani bahawa dia kata, ketika aku menyuruh tu tadi, aku teringat Rasulullah ketika menjadi buruan Quraisy, baginda menyuruh di Gua Thur selama 3 hari sahaja. Jadi Al-Imam Ahmad kata, aku tidak mahu mengikuti sunnah Rasulullah ketika aku senang sahaja. Ketika aku susah kena jadi buruan polis pun, aku akan ikut sunnah Rasulullah. Allahu Akbar. Yang ni kalau kita dengar malu, tuan-tuan. Betapa para ulama, para sahabat dahulu dalam keadaan senang dan susah berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu tadi. Kalau Rasulullah kata, laisa yatahassar ahlal jannati illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullah ta'ala, tidak ada penyesalan ahli syurga melainkan saat dia menyesal kerana tidak berzikir kepada Allah Ta'ala. Maka kita banyakkan berzikir. Sekurang-kurangnya kita amalkan hadis yang penghujung daripada Sahih Bukhari itu, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan tentang zikir subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Ataupun apa-apa perkara yang mudah sahaja yang tuan-puan boleh amalkan.
Lepas solat maghrib tadi, solat sunat 2 rakaat. Rakaat yang pertama baca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua baca qul huwallahu ahad. Itu antara yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara sunat yang Rasulullah tidak pernah meninggalkannya adalah raka'ataini qabla al-fajr. 2 rakaat sebelum subuh itu sebenarnya 2 rakaat solat sunat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, seperti yang disebutkan oleh Sayyidatina Aisyah. Maknanya sunnah Rasulullah ni tuan-puan sebenarnya banyak. Bermula tahun baru ini, pilihlah salah satu daripada sunnah Rasulullah yang boleh kita amalkan. Apa-apa sahaja yang boleh kita amalkan menjadi pegangan hidup kita, yang akan kita bekalkan apabila kita berhadapan dengan Allah Ta'ala. Sahabat sendiri ada amalan dia sendiri, kita tengok dah tadi. Kalau Abu Hurairah tu, dia dengan amalan salat duha, dia kata awsani khalili bi thalath lan ada'ahunna abadan. Kekasih aku iaitu Rasulullah berpesan kepada aku 3 perkara yang aku tidak akan tinggalkan selama-lamanya. Salatul duha, salat duha, wa siyamin thalathati ayyamin kulli syahr, dan dia puasa 3 hari pada setiap bulan. Wa naumin ala witrin, dan dia solat witir setiap kali sebelum tidur. Itu Sayyidina Abu Hurairah. Kalau Sayyidina Bilal ni tadi, dia menunaikan 2 rakaat selepas daripada wuduk, ataupun dia sentiasa menjaga wuduk dia, sehingga Rasulullah kata, ya Bilal bima sabaqtani fa inni sami'tu khashyataka fil jannah. Wahai Bilal, dengan apa engkau mendahului aku? Kerana aku pernah mendengar khasyataka, aku dengar derapan tapak kakimu di syurga. Bila ditanya Bilal, rupanya Bilal ada amalan, sama ada menunaikan solat sunat selepas daripada wuduk, ataupun dia menjaga wuduk dia. Para sahabat ada amalan dia. Sahabat ni dekat dengan Rasulullah, bersama dengan Rasulullah. Kita dengan yang jauh dengan Rasulullah ni, sekurang-kurangnya adalah satu amalan yang kita berpegang dengan ni. Bermula daripada tahun baru ini, kita azam dengan satu perkara. Baik, yang ini mengenai tentang tahun baru. Kemudian kita masuk pada part yang kedua, sebelum kita masuk balik nanti pada penyusunan kita tentang tahun baru. Inilah cabaran-cabaran cabaran dalam memahami ataupun memperbetulkan kefahaman Islam itu tadi, ataupun cabaran kita dalam kita memelihara kefahaman Islam yang ada pada hari ini. Ada beberapa isu yang perlu kita bincangkan pada hari ini. Yang pertama, komputer saya selalu tak keluar ni. Okey, ini cabaran-cabaran 5 tahun yang lalu. Cabaran-cabaran 5 tahun yang lalu ni yang saya kata agak sensitif sikit. Kalau boleh kamera tak payah tengok pun tak apa, sebab dia adalah 5 tahun ke belakang mengenai cabaran yang kita hadapi, yang sempat saya snap ataupun yang sempat kita bincangkan di dalam Facebook ataupun bersama dengan pelajar. Satu masa dahulu pada tahun 2017, kita pernah ada isu yang menyatakan ibadah korban ini bukan asas ajaran Islam. Dia kata sacrifice is not a pillar of Islam. Bahkan dia menyatakan bahawa mimpi Nabi Ibrahim tu barangkali bukan mimpi yang datang daripada Allah Ta'ala. Ibadah korban kita ni asalnya adalah daripada mimpi Nabi Ibrahim tu. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Nabi Ibrahim kata, aku nampak anni adbahuka, aku nampak aku sembelih engkau wahai Nabi Ismail, fanzur madza tara, apa pandangan kau? Jadi ada seorang peguam menyatakan mimpi Nabi Ibrahim ni kita tak boleh nak sahkan. Apakah mimpi ni benar-benar daripada Allah Ta'ala ataupun mimpi mainan tidur sahaja? Sehingga kan ibadah korban ini menjadi perbincangan. Dan yang menariknya, sampai mufti wilayah, kalau tak silap saya, pada saat tersebut terpaksa keluarkan satu jawapan untuk memberikan pandangan apa yang dimaksudkan ataupun bagaimana sebenarnya yang kita katakan mimpi itu adalah mimpi Nabi Ibrahim ini adalah daripada Allah Ta'ala. Waktu tu bising kejap, mimpi Nabi Ibrahim bukan dari Tuhan. Minta maaf, saya kata ini yang sensitif sikit topik-topik dia. Itu yang pertama, tahun 2017. Tahun 2018 ada dakwaan yang menyatakan sebenarnya Nabi Lut tidak melarang LGBT. Yang ini agak sensitif, sehingga nanti tuan-puan tengok tahun 2019 dia mula masuk kefahaman tersebut kepada sekolah.
yang mana ada tajuk debat menyatakan tentang hukum LGBT dalam Al-Quran. Apakah benar Islam melarang LGBT ataupun tidak? Yang ni kalau kita nak bincang mengenai tentang isu ni mungkin agak panjang, kerana perbahasan mereka, tengok dia kata bukan orientasi seks yang dimarah Tuhan, tetapi betul lah, tetapi pencabulan seksual yang keterlaluan. Nabi Lut bukan berpesan against LGBT. Jadi sudah mula ada bibit-bibit ideologi untuk membolehkan LGBT. Saya bawa satu contoh, tapi dalam slide ni tak ada lah bagaimana seorang pemikir, sebenarnya idea ni datang daripada belah barat juga, ideologi sebegini. Dia kata Allah Ta'ala, dia kata God breathed life in a single soul. Dia kata God breathed life in a single soul. Allah menjadikan manusia ni daripada jiwa yang satu. Ambil daripada ayat Quran, inna khalaqnakum min nafsin wahidah. Sesungguhnya kami jadikan manusia ni min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha, dan kami jadikan mereka pasangan, then created its spouse. Pemikir itu kata, dan Allah Ta'ala jadikan pasangan. Jadi dia kata apa dia kata istilah, dia kata seakan-akan our gender of spouses is silent. Allah Ta'ala tak mention pun gender pasangan kita, sebab Allah Ta'ala kata wa khalaqa minha zawjaha. Allah Ta'ala jadikan kita zawjaha ni pasangan. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala tak mention pasangan kita ni lelaki ke perempuan. Dia punya penghujahan dia begitu Saya nak, kalau nak itu saya kata saya nak bawa topik ni, saya tak tahu agak berat ke, ataupun saya just nak cerita bagaimana dia menggunakan balik ayat Al-Quran untuk membolehkan LGBT. Kalau dalam Facebook ni saya dah kena block dah. Memang saya dah pernah kena block pun, saya minta maaf. Tapi saya nak ceritanya, zaman ini orang guna balik ayat Quran untuk membolehkan LGBT. Zaman ini orang guna ayat Quran untuk menghalang ibadah kurban kita. Satu perkara yang kadang-kadang kita pun tak pernah terfikir satu masa dahulu akan datang perkara mengenai tentang perkara ni. Dan bahkan ada satu PhD punya thesis, sama ada PhD punya thesis ataupun buku tentang homosexuality in Islam, yang ditulis oleh Scott Kugel, Dr. Scott Kugel lah. Dia yang mengkaji semula ayat-ayat Al-Quran yang ada dalam ayat Al-Quran, dan dia menyimpulkan sebenarnya Allah Ta'ala tidak melarang LGBT. Ini kalau kita cerita ni, kita pun pening, tuan-puan pun. Saya tak kisah masalah pening ni, tapi saya nak cerita pengalaman saya sedikit lah. Bila cerita pengalaman ni tak habis sebenarnya, tuan-puan. Tahun lepas saya dijemput di sebuah hospital, di salah sebuah hospital, untuk sebagai pembentang jemputan dalam satu seminar yang dipanggil seminar HIV awareness. HIV awareness ni tadi menceritakan tentang kesedaran HIV. Untuk ditanya kepada saya, apakah HIV yang kena kepada suami ataupun isteri ni adalah sebagai salah satu ujian ataupun takdir yang dikenakan kepada dia. Jadi kita bincang tentang HIV, kita bincang bagaimana hukumnya kalau suami dah kena HIV, isteri macam mana boleh ketidur dengan suami sebab dah kena HIV. Kalau takut lebih teruk akan kena AIDS dan sebagainya. Habis pembentangan saya tu, bangun seorang kaunselor. Maknanya seminar tu dijemput pengamal perubatan, doktor-doktor, kaunselor sekolah, universiti, hospital dan sebagainya. Dia kata, doktor, saya nak tanya satu kes. Dia kata, saya ada klien, dia kaunselor hospital. Ada seorang klien saya ni, patient saya ni, dia HIV positif. Dia HIV positif dan dia masih lagi berhubung dengan lelaki. Sekarang ni kalau tuan-puan tengok trend HIV, dia bukan datang daripada jarum dah. Dulu trend dia 90-an jarum, sekarang ni datang daripada hubungan antara lelaki. Dia kata kepada saya macam ni, sorry, soalan yang pertama ni dia kata kepada saya, yang datang kepada saya tu adalah pelajar tahfiz. Minta maaf tuan-puan. Yang datang saya slow sikit. Yang datang pada saya tu adalah pelajar tahfiz yang telah HIV positif. Macam mana saya nak nasihat kepada dia sedangkan dia lebih banyak hafal Quran daripada saya?
Saya nak suruh dia baca Quran, dia sendiri banyak baca Quran. Saya nak suruh dia berzikir, dia lagi banyak berzikir daripada saya. The first question tu dah saya sendiri dah macam tak boleh nak proses. Macam mana ni belajar tahfiz? Dan dia sebenarnya tuan-puan tak tahu banyak kat asrama. Satu. Naik soalan yang kedua, kaunselor juga sama, kaunselor hospital. Mereka ni datang apabila mereka dah HIV positif. Yang ni yang datang mengadu tentang suaminya dah positif, dan suaminya positif adalah kerana aktif menjalankan hubungan sesama lelaki. Jadi dia kata, saya sebagai isteri yang datang tanya tu adalah dia tanya kepada kaunselor yang isteri dia yang datang tanya pada kaunselor tu, dia kata, macam mana kedudukan saya? Boleh tak saya nak minta cerai dengan suami saya? Habis soalan-soalan tu tuan-puan, kita panggil panel kita panggil forum 3 orang. Yang pertama maknya yang telah insaf. Sebab memang saya jumpa dia kat surau, dia dah solat. Cuma physically dia, aspek fizikal dia dah fizikal dia macam mana nak cakap, sebab orang dia dah adjust body dia. Jadi dia macam ni, kita nak cakap, cerita saya kata sensitif sikit lah benda ni Allahu Akbar. Tapi saya nak ceritanya, kita tak boleh nak fikir masalah yang ada zaman sekarang, kita tak terfikir. Yang pertama, maknya yang dah insaf tu tadi, yang pernah jadi ibu ayam. Cerita mujur dia dah insaf. Sebab apa dia insaf? Sebab kawan dia mati. Ada seorang profesor dekat Kuantan, UIA Kuantan, dia ada satu komuniti dengan golongan maknya ni. Kalau ada golongan maknya yang meninggal, dia panggil semua maknya menguruskan jenazah mereka. Kerana bila dia uruskan jenazah maknya ni, ada dalam kalangan mereka yang sudah tidak mempunyai kemaluan. Maknanya dia boleh dia sendiri satu masa akan terfikir, esok kalau aku mati macam mana? Ini memang satu ketukan betul lah. Cara profesor tu buat betul lah. Dia kata sebab kadang-kadang kita ni ada stigma sikit, kita terlalu menyisihkan golongan ni sampai dia lari daripada masjid. Kan? Kita sendiri yang bersikap sedemikian. Dia takut nak pergi masjid, tapi kita nak ajak dia ke masjid pun susah juga sebab dia pakai skirt. Jadi kalau dia pakai skirt, rambut merah macam tu, itu yang dulu jadi isu nak masuk tandas lelaki ke perempuan ni pun susah juga. Tapi saya nak ceritanya, Allahu Akbar, kompleks isu. Itu panel yang pertama. Panel yang kedua, dia panggil yang MSM. MSM ni man to man ni, lelaki dengan lelaki, HIV positif, bertukar pasangan dengan suami orang. Sehingga kan dia kata sekarang ni para isteri dah bukan sahaja bimbang, dia akan dimadukan dengan pasangan dia dengan madu wanita, tetapi dia mungkin dimadukan dengan lelaki. Maknanya suami dia boleh tidur dengan lelaki lain. Dan dia sendiri HIV positif. Kita tanya dah berhenti, belum berhenti lagi, masih lagi aktif. Cuma dia datang untuk memberi, tapi berdatang bertopeng, pakai cap, pakai topi, pakai spek macam tu. Dia just nak cerita experience dia. Dan berapa lama dah dia lakukan perkara tersebut. Yang ketiganya daripada penagih dadah pun positif juga. Jadi saya nak cerita pada tuan-puan, isu ni kalau kita memudahkan perkara begini, kalau kita pula kata Allah Ta'ala tak larang LGBT, lagi bertambah serabut masalah tu. Kita yang terjun dalam bidang tu pun kita pening dah, macam mana? Allahu Akbar, minta jauh lah. Minta jauh. Bila kita macam-macam tuan-puan, kadang-kadang yang datang cerita, saya pun dah tak boleh nak proses dah kadang-kadang. Kalau saya nak ceritanya, saya sebenarnya nak cerita tentang isu-isu yang berlaku beberapa tahun lepas, tetapi sebenarnya dia mempunyai impact dia nanti, ada kesan dia kepada anak muda kita sendiri. Tapi slide itu saya tak bawa mengenai tentang bagaimana gerakan nak membolehkan golongan LGBT ni sebenarnya memang ada. Kalau yang dulu 2 orang lesbian kena tangkap di Terengganu, akan ada lawyer yang defend dia. Dulu 2018 ke 2019 ada pesta gay yang Jais Serbu di Bangi. Ni bukan di tempat Bangi ni kira kawasan orang Melayu lah, tapi ada pesta gay. Dan yang ditangkap tu antaranya yang telah berkahwin. Saya ada tak slide tu? Kalau ada saya tunjuk.
Sebenarnya dalam komputer ni semua ada, tapi yang ni saya pilih saja. Sebab cakap dalam masjid ni dia terhad sikit. Biasa seminar ke dewan-dewan seminar kita ceritalah banyak isu-isu dalam masjid ni. Ya. Cerita je saya okey. Dia jadi banyak isu. Saya ingat waktu yang dekat Bangi tu, sampai hakim tu kata kamu khianat kepada keluarga kamu. Kamu dah mempunyai isteri tapi join pesta gay. Dah ada anak pinak, maknanya boleh join lagi perkara tersebut. Jadi hakim kata, tuan-puan boleh tengok yang saya snap tu ada dalam harian Metro. Memang keluar pun perkara-perkara isu-isu sebegini. Ini yang 2018 mengenai tentang isu Nabi Lut tak larang LGBT. 2019 kita ada isu solat gerhana. Minta maaf juga, ini sensitif juga. Ada dakwaan daripada ada dakwaan daripada peguam yang menyatakan solat gerhana ni ajaran pagan. Pagan ni maksudnya menyembah berhala. Dah kot mana pula datangnya solat gerhana ni sembah berhala? Nanti saya cerita. Rupanya salah satu berhala daripada berhala Quraisy namanya berhala Hubal. Hubal ni di-identify, dikenal pasti sebagai berhala moon god, Tuhan bulan, yang mana seakan-akan bila Rasulullah anjurkan solat gerhana, ada seorang peguam menyatakan ini seakan-akan mirip kepada penyembahan bulan. Lalu dia kata sebenarnya orang Islam yang melaksanakan solat gerhana ni macam menyembah Hubal balik. Pening kita. Saya kata isu-isu semasa ni kalau kita bawa memang sebenarnya pening. 2019 juga April ada yang kata jangan jadikan Nabi sebagai contoh dalam rumah tangga. Sekarang ni kan isu rumah tangga ni tengah hangat. Orang lelaki dinasihatkan agar berdiam diri. Anak azan dah ke? Yang ni pun saya tak boleh nak komen banyak-banyak. Kan balik rumah saya pun kena marah. Jadi saya tak boleh nak cakap banyak. Isu rumah tangga ni sampai satu tahap, ada yang kata saya cakap terus terang kat encik suami dalam bab rumah tangga, jangan jadikan Nabi contoh. Kan pelik tu. Macam mana pula Rasulullah ni memang dilantik untuk menjadikan hidup dia tu, even dalam rumah tangga dia tu diceritakan dalam Quran. Kalau Rasulullah yang karang Quran, kalau kita yang tulis Facebook, kita tak cerita benda buruk dekat Facebook. Kalau orang putih kata Rasulullah karang Quran, sepatutnya kisah-kisah Rasulullah gaduh dengan isteri tak cerita dalam Quran. Tapi kisah tu diceritakan dalam Quran. Dalam surah Tahrim ada. Allah Ta'ala ceritakan tentang bagaimana Allah Ta'ala tegur Rasulullah. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi maradata azwaji. Isu tu isu yang bagaimana Rasulullah mempunyai perselisihan dengan isteri baginda Maryam Qibtiyah dengan Sayyidatina Hafsah dengan Sayyidatina Aisyah. Tiba-tiba datang seorang menyatakan sebenarnya dalam bab rumah tangga jangan jadikan Rasulullah sebagai contoh. Saya nak cerita isu ni sensitif tuan-tuan. Sampai mufti komen. Mufti Perlis sampai kata mereka yang menyatakan Rasulullah tidak layak dijadikan contoh ni boleh gugur. Kerana dalam Quran Allah Ta'ala suruh ambil Rasulullah tu sebagai qudwah, sebagai uswah. Kalau Allah Ta'ala suruh ambil sebagai uswah dan qudwah, kenapa pula kita kata jangan jadikan Rasulullah sebagai contoh? Bukankah kata-kata kita tu bercanggah dengan Quran sendiri? 2019 ni 5 tahun ni kes ni tak habis cerita. Tak sempat pun malam ni, saya tahu dah. Cuma slide ni banyak, saya bawa contoh pada tuan-puan. Yang lebih ekstrim lagi 2020 ada yang kata Nabi Daud gay. Yang ni update kat Facebook. Dia serang Facebook saya. Saya kata kita bertegaslah dengan LGBT ni. Memang Rasulullah sendiri bertegas dengan golongan LGBT.
Datang seorang lelaki kata Nabi Daud pun gay sebenarnya. Daripada mana datang ideologi yang Nabi Daud ni gay? Daripada mana? Cuba tuan-puan teka. Macam biasa, saya tanya saya jawab. Biasa. Yang ni datang daripada biblical narrative, datang daripada Bible sini. Nanti saya cerita. Yang ni kita sebenarnya nak tengok sepintas lalu sahaja dahulu kes-kes yang berlaku 5 tahun yang lalu. Kalau dalam jurnal memang kita akan tengok 5 tahun yang lalu apa kes yang berlaku, untuk kita hurai semula dalam isu semasa yang paling dekat. Bukan isu tahun 90-an, bukan isu tahun 2000-an. Ni isu-isu yang dekat, tahun 2020. 2 tahun aja, 3 tahun lah kalau kita kata. 2020 juga ada yang melantunkan syair sekiranya Tuhan itu wanita. Ini gerakan feminism, melaungkan ideologi feminisme itu tadi, ataupun feminism itu tadi, sehingga mereka ataupun meluahkan dalam perarakan hak wanita ketika itu pada tahun 2020, melantunkan syair, kita bukan syair, poem ni apa? Sajak. Sajak itu tadi, puisi tadi yang menyatakan bagaimana sekiranya Tuhan itu perempuan. Kerana ni macam-macam lah, saya tak boleh nak ini banyak lagi sebenarnya. Ini 2020. 2021 banyak isu rumah tangga, isu-isu kecaman mengenai tentang pasangan yang meletakkan aksi mesra suami isteri di Facebook dan sebagainya. Bahkan sama juga tahun 2022 yang mana dedah aib unboxing pengantin. Ada satu trend kejap dahulu, dia unboxing ni macam dia tanggalkan satu persatu pakaian isterinya secara live ataupun divideokan. boleh mana kita dulu isteri kita jaga kan, maknanya kita lindungi dan sebagainya. Yang ni dia okey, azan. Saya sambung 5 minit sikit tuan-puan. Saya minta maaf kalau yang datang solat. Kemudian tahun yang paling latest, awal tahun baru ni, macam yang saya cerita pada tuan-puan, adalah isu mengenai tentang kahwin dua ni lah, poligami ni lah. Agak sensitif, saya minta maaf pada kaum ibu. Tetapi apabila poligami ini diperlecehkan, tuan-puan boleh tengok apabila dia kata yang lelaki ni benar-benar ikut sunnah Rasulullah, Nabi berpoligami, dia pun berpoligami. Nabi berkahwin lain tanpa meminta izin, dia pun berkahwin lain tanpa meminta izin. Nabi mewar-warkan perkahwinan, dia pun mewar-warkan perkahwinan. Nabi tidak mampu berlaku adil kepada isteri-isterinya, dia pun tidak mampu berlaku adil kepada isteri-isterinya. Walaupun dia satu kenyataan yang mungkin saya tak pasti sama ada untuk merendahkan Rasulullah ataupun tidak, tapi kenyataan ini adalah kenyataan yang sensitif, sehingga dia menyatakan seakan-akan Rasulullah memang tidak berlaku adil pada isteri baginda. Walaupun kita nak ulas isu semasa, dalam banyak keadaan pada nasihat saya, jangan libatkan Rasulullah dalam urusan yang tidak terlibat sangat pun. Bahkan dia adalah isu-isu, dulu ada isu orang nak promosi, dia nak kempen agar anak-anak wanita ini tidak disunatkan. Lalu dia datangkan hujah, dia kata Rasulullah sendiri tidak menyunatkan ataupun tidak mengkhatankan Sayyidatina Fatimah. Dan bila kita siasat pun sebenarnya pendalilan itu tidak ada satu pendalilan yang kukuh pun. Dan isu-isu ni sebenarnya kita tak boleh nak macam mana saya nak cakap, maknanya isu ini pada setiap tahun akan terus berlaku. Ini saya nak cerita mengenai tentang cabaran datangnya ideologi baru menafsirkan Islam dengan meleraikan identiti Islam tu tadi. Yang asalnya Islam mewajibkan sesuatu perkara, dia datang dengan penafsiran baru yang meleraikan, maknanya merosak, meleraikan ibadah itu sendiri. Bahkan datang satu dakwaan sebenarnya siapa yang pakai tudung itu syirik pun ada. Yang ini pada tahun 2009. Sebab pada pandangan dia sebenarnya pensyariatan tudung tidak pernah disebutkan di dalam Al-Quran pada pandangan mereka. Lalu mereka kata ulama yang pandai-pandai menafsirkan Al-Quran itu sehingga mewajibkan tudung,
Jadi mereka yang berpegang kepada pandangan tudung itu wajib sebenarnya mengutamakan ulama lebih tinggi daripada Al-Quran. Lalu mereka menyimpulkan orang yang pakai tudung ni sebenarnya syirik. Ada. Jangan terkejut sebenarnya. Macam-macam kepelikan sebenarnya yang berlaku dalam masyarakat. Kebimbangan kita adalah penyerapan ideologi yang salah ini kepada anak-anak muda kita. Kalau tahun saya tak ingat 2020 ke 2021, datang satu sekolah yang menganjurkan debat. Kalau tuan-puan pernah tengok, saya pernah keluarkan satu artikel dan artikel tersebut diambil dalam berita harian mengenai tentang tajuk debat yang kontroversi. Ada dua tajuk. Tajuk pertama adalah penilaian semula mengenai tentang hukum LGBT. Tadi kita bincang dah 2017, 2018 dah ada isu orang memperjuangkan LGBT. 2019 tak lama lepas tu perbincangan mengenai tentang tajuk tu masuk dalam sekolah dalam salah satu tajuk piala debat. Maknanya anak-anak muda kita mula bincangkan tentang boleh ataupun tidak sebenarnya LGBT ni menurut pandangan Al-Quran. Allahu Akbar. Maknanya dulu kita rasakan jauh. Sama macam isu HIV dan sebagainya kita bincang sebelum ni. Dulu kita rasa jauh, tapi sekarang ni makin dekat dan trend dia pun telah mula berubah. Kalau benda ni kita tidak boleh untuk memberikan satu penyelesaian, penjelasan, kefahaman yang betul kepada masyarakat, yang ini yang akan menyebabkan akhirnya lama kelamaan Islam itu sendiri hanya tinggal pada nama seperti yang disebutkan oleh Rasulullah. Kalau kita boleh ambil isu solat gerhana ni kejap, solat ini satu isu je lah, sebab saya kalau hurai semua isu tak selesai. Isu solat gerhana yang kita katakan ini, yang kata solat gerhana bukan ajaran pagan ini tadi, adalah apabila ada statement yang menyatakan dia mengaitkan antara Allah Ta'ala ataupun solat gerhana itu dengan penyembahan Hubal. Hubal ini adalah moon god, Tuhan kepada Tuhan bulan itu tadi, yang mana yang ni kita saling bantah membantah biasa sahaja. Kalau dia jawab dalam Facebook dia, saya pun jawab dalam Facebook saya sendiri. Hadis mengenai tentang solat gerhana ini, kalau kita baca betul-betul, Rasulullah cuba menarik ataupun mengubah kefahaman para sahabat yang pada ketika itu Quraisy berpandangan kalau berlakunya gerhana itu menunjukkan tentang kelahiran atau kematian seseorang tokoh. Itu pendirian fahaman Quraisy ketika itu, kefahaman Quraisy ketika itu, sehingga Rasulullah mendatangkan membersihkan kefahaman tersebut. Lalu Rasulullah kata, inna syamsa wal qamara la yankasifan li mauti ahadin wala li hayati. Bulan ataupun bintang itu bukan berlakunya gerhana disebabkan kematian ataupun kehidupan seseorang, tetapi itu adalah tanda kebesaran Allah Ta'ala, menunjukkan tentang kekuasaan Allah. Maknanya salah faham yang difahami oleh Quraisy diperbaiki oleh Rasulullah dengan kefahaman yang betul mengenai tentang bila berlaku gerhana kita kembali kepada Allah. Bila berlaku gerhana kita kembali kepada Allah. Bahkan kalau tuan-puan tengok dalam perang Uhud, sebenarnya ketika mana berlaku perang Uhud, Abu Sufyan dia angkat dia punya slogan dia kata U'lu Hubal. U'lu Hubal ni maknanya tinggikan Hubal. Kita berjuang untuk menegakkan Hubal. Hubal ni yang dikatakan moon god, yang dikatakan moon god ni tadi, yang dikatakan solat gerhana ni seakan-akan kita menyembah berhala tu tadi ataupun bulan tu tadi. Bila perkara ni didengar oleh Rasulullah, Rasulullah kata sahut apa yang dinyatakan oleh Abu Sufyan tu tadi. Ketika itu Abu Sufyan masih lagi musyrik. Lalu para sahabat kata, kita nak jawab apa? Lalu Rasulullah kata, U'lullah, tinggikan Allah, fa innallaha huwal a'la, mana Allah Ta'ala yang lebih tinggi. Kalau kita perhatikan dalam banyak hadis, Rasulullah yang membinasakan segala berhala ni tadi, sama ada berhala Hubal ke, berhala Latta ke, Uzza ke, semua berhala tersebut bila datangnya Fathu Mekah, Rasulullah robohkan. Apabila ada dakwaan moden yang menyatakan solat gerhana ini adalah penyembahan kepada Tuhan Hubal, itu adalah satu fitnah yang tak kena kepada Islam itu sendiri. Bahkan bercanggah dengan banyak hadis Nabi SAW. Yang herannya ada orang kita yang menerima pandangan tersebut, cabaran yang saya kira sebenarnya kita tak sempat pun nak lalui semua, yang kita dah go through daripada 2017 sampai 2023. Pada setiap tahun akan ada isu
yang menghalalkan LGBT-nya, yang membolehkan kefahaman-kefahaman yang bercanggah dengan Islam dan sebagainya. Ini menjadi pedoman buat diri kita. Saya pergi kepada slide yang terakhir lah sebab saya kira memang tak sempat pun perbincangan kita pada hari ini. Yang saya nak bawa tuan-puan kepada ayat daripada suratul Hasyr, yang Allah Ta'ala mengajak kita sama ada pada tahun baru ataupun tahun yang sama ada tahun baru Hijri ataupun tahun baru tahun baru kita ni nanti, mengenai tentang bagaimana Allah Ta'ala ingatkan orang-orang yang beriman bahawa ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Allah Ta'ala mengajak kita supaya melihat kepada apa yang akan dilakukan, dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang telah disediakan dari amalannya untuk hari esok. Maknanya setiap kali kita melalui tahun yang baru, hari yang baru, bulan yang baru, kita memikirkan apa yang akan kita rancangkan untuk masa hadapan. Maqaddamat lighad, bahkan lighadin ni untuk esok ni, sebahagian ulama tafsir menggambarkan lighadin ini adalah maksudnya hari kiamat. Allah Ta'ala menggambarkan hari kiamat tu akan berlaku esok, dan kita sendiri sebenarnya tak tahu pun bila ajal kita, sama ada hari ni ataupun esok. Maka tak salah pun bila mana Allah Ta'ala guna wal tanzur nafsun ma qaddamat wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Perhatikan apa yang akan kita persembahkan untuk pada hari esok. Sebab tu pada awal kuliah tadi kita bincangkan kita punya pegangan terhadap apa amalan yang boleh kita pegang daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala ingatkan wala takunu kallazina nasallah. Orang yang merancang masanya jangan jadi seperti mereka yang melupakan Allah, fa ansahum anfusahum. Allah Ta'ala kata mereka yang melupakan Allah sebenarnya melupakan keperluan diri dia sendiri. Fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Yang menariknya bila Allah Ta'ala dah tegur kita supaya kita melihat apa perancangan kita untuk pada hari esok, dan melihat orang yang melupakan Allah adalah orang yang melupakan dirinya sendiri. Kemudian Allah Ta'ala cerita tentang ayat Quran. Allah Ta'ala kata lau anzalna hadzal Quran. Suratul Hasyr ni ditutup dengan dua penutup. Pertama Allah Ta'ala ingatkan tentang ayat Quran, kemudian Allah Ta'ala tutup dengan huwallahu alladzi la ilaha, maknanya tentang asma'ullahul husna. Seakan-akan Allah Ta'ala nak mengingatkan kepada kita, orang yang merancang untuk hari esok itu tidak melupakan Allah. Dan orang yang tidak melupakan Allah, dia berpegang kepada dua perkara, iaitu Al-Quran dengan sifat-sifat Allah itu sendiri. Cara yang paling mudah untuk kita sentiasa ingat Allah Ta'ala adalah dengan rajin kita membaca Al-Quran seperti mana yang ditutup suratul Hasyr ini, dan kemudian kita sentiasa berzikir mengingati Allah dan mengenal Allah. Itu tadi sebagaimana yang berzikir ini kita telah sebutkan pada awal kuliah itu tadi. Saya kira cukup setakat ini dahulu. Mudah-mudahan ada sedikit pengajaran pada tuan-puan semua yang boleh diamalkan apabila pulang nanti. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.